Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Siapa Derhaka atau Khianat, siri kedua. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita ikuti kisah ini lebih lanjut lagi. Bendahara menemui Sultan Abdul Mubin dan menasihatinya untuk berpindah ke Pulau Cermin untuk keselamatan. Sultan bersetuju, dan apabila istana barunya siap, dia berpindah ke pulau itu. Selepas beberapa lama, bendahara kembali ke Brunei. Dia kemudian menghalang baki 2/3 daripada penduduk dan semua kecuali 3 meriam daripada bergerak ke hilir sungai ke pulau itu. Selepas seminggu, bendahara masih belum kembali ke Pulau Cermin dan Sultan Abdul Mubin mengantar orang kaya di Gadong ke Brunei untuk mengarahkannya kembali. Bendahara memberitahu orang kaya yang dia enggan membalas dendam atas kematian ayahnya. Apabila Sultan Abdul Mubin mendengar berita itu, Baginda murka. Bendahara kemudiannya ditabalkan sebagai Sultan Muhyiddin, ke-13 Sultan Brunei, dan ada 2 raja di alam Brunei. Sultan Muhyiddin yang berkedudukan di Brunei disokong oleh rakyat di hulu sungai, manakala Sultan Abdul Mubin di pulau itu disokong oleh mereka di Sabah. Peperangan meletus, tetapi selepas banyak kesusahan disebabkan oleh sekatan muara sungai, tentera Brunei meminta keamanan. Namun begitu, Sultan Muhyiddin hanya menggunakan salingan untuk berhenti dan kemudiannya untuk menyerang semula. Selepas pertempuran selanjutnya, Sultan Abdul Mubin dihalau keluar ke Pulau Cermin dan seterusnya ke Kinarut di Sabah, di mana tentera Brunei berada di dalam kekalahan pula. Sultan Abdul Mubin dapat pulang ke Pulau Cermin manakala tentera Brunei berundur ke Brunei, dan perang bermula semula. Tentera Brunei kemudiannya menghantar surat meminta bantuan daripada Betara Suluk yang berjaya menipu jalannya melepasi tentera Sultan di Pulau Cermin dan berjanji untuk menjadi perantaraan antara saudara Islam yang berperang. Sultan Muhyiddin menawarkan Kimanis kepada Sulu sebagai balasan untuk tentera bantuan terhadap Sultan Abdul Mubin. Dan serangan terakhir bermula. Pasukan Brunei ditempatkan di Bukit Cendana dan Sulu di Pulau Keinggaran. Merasakan kiamat sudah dekat kerana janjinya telah meninggalkannya. Sultan Abdul Mubin melepaskan pakaian diraja ke arah musuh Baginda di Pulau Keinggaran. Pulau itu kemudiannya diserang oleh Pangeran Karta dan tentera Sulu yang meneruskan untuk menjara dan merompak. Sultan Abdul Mubin dikejar ke dalam masjid di mana dia dikubur oleh Sulu. Dia dikebumikan pada Pulau Cermin bersama-sama pahlawannya yang terkorban. Manakala bangsawan yang lain yang terselamat daripada penyerahan perang, Sulu belayar dengan harta rampasan mereka, manakala Sultan Muhyiddin dan tawanannya pulang ke Brunei. Dan hingga ke hari ini, tiada apa-apa di pulau itu melainkan kubur. Sebelum menganalisis
gambaran khianat dalam episod ini. Dalam SRRB, ia adalah membantu terlebih dahulu untuk mengkaji semula sifat hubungan antara pemerintah dan memerintah di negeri Melayu, seperti yang paling simbolik dinyatakan dalam sejarah Melayu. Dalam konteks legenda yang dipersetujui antara Sri Teri Buana dan menterinya Demang Lebar Daun sebelum perkawinan Sri Teri Buana dengan Demang Lebar Daun Putri Wan Sedari, perjanjian ini telah banyak dibincangkan, kebanyakannya baru-baru ini dan relevan untuk tujuan sekarang oleh Kraj. Dalam intinya, penguasaan berjanji tidak akan memerlukan rakyatnya, sedangkan Demang Lebar Daun yang kemudiannya menjadi bendahara berjanji bahawa keturunannya akan jangan sekali-kali melakukan khianat. Jika mana-mana pihak mungkir janji, huru-hara akan berlaku. Ikrar khidmat diringkaskan dalam sejarah Melayu. Itulah sebabnya maka dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segala raja-raja Melayu tidak pernah memberi aib kepada segala hamba Melayu, jikalau seperti sekalipun besar dosanya tidak diikatnya dan digantungnya dan difadisikan dengan kata yang jahat. Jikalau ada seorang raja memberi aib, yaitu seorang hamba Melayu, itu alamat negerinya akan dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadan segala hamba Melayu pun dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah derhaka dan memalingkan muka kepada rajanya. Jikalau jahat sekalipun, pekertinya dan anaya sekalipun. Catatan Winsett 1938. Formula ini menjadi asas pemerintahan Kerajaan Melaka dan kawasan dan pewarisnya. Dalam sejarah Melayu, provoksi terbesar yang boleh dibayangkan berlaku. Anak lelaki bendahara Melaka dibunuh oleh pengikut anak sultan kerana hanya tiada alasan. Semasa permainan sepak raga, Tun Besar, anak bendahara Paduka Raja, menanggalkan hiasan kepala putra mahkota Raja Muhammad yang anak kesayangan Sultan Mansur Shah yang kebetulan sedang menunggang. Satu daripada orang-orang Raja Muhammad segera menikam Tun Besar dan membunuhnya. Pada pendengaran berita itu dan melihat anak buahnya bersiap sedia untuk membalas dendam kematian, bendahara menjerit, "Hai, hendak derhakalah ke bukit, hendak derhaka ke busut, nyit kamu semua, nyit kerana istiadat hamba Melayu tidak pernah derhaka, tetapi akan kita berbuat tuan anak raja seorang ini, janganlah." Catatan Winsett 1938. Apabila perkara itu sampai ke telinga Sultan Mansur Shah, perkara pertama baginda lakukan adalah untuk meminta utusan untuk reaksi bendahara. Selepas mendengar kata-kata tegas bendahara, Sultan sangat murka kepada anaknya dan menghalaunya ke Pahang. Dalam episod ini terdapat detik penting di mana kestabilan seluruh kerajaan Melaka bergantung
pada kata-kata bendahara, yang mana hakikatnya Sultan sedar sepenuhnya seperti yang ditunjukkan oleh soalan pertamanya kepada utusan. Di sebalik kesedihan pribadinya, bendahara menemui pihaknya dalam tawar-menawar. Setelah yang mana Sultan segera memperkenankan satu tuntutan bendahara, walaupun ia graviti, oleh itu melalui pengekangan dan kebijaksanaan, kehormatan dipulihkan, dan yang kuno kontrak kekal tanpa putus, dan keamanan dan kemakmuran kembali ke Melaka. Maka masyhurlah kebesaran negeri Melaka dari atas angin datang ke bawah angin. Catatan Winsett 1938. Gema perjanjian Bukit Siguntang dan pengakuan akan kebesarannya, jenayah derhaka boleh didapati di hampir semua negeri Melayu dan negeri mereka. Itulah teks sejarah, dan Brunei tidak terkecuali.